Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat lagi sama-sama untuk teruskan siri ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan satu topik, iaitu topiknya adalah sifat mustahil dan harus bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi para Rasul, iaitu dah bagi subjek akidah tahun 5 pelajaran yang ke-5. Okey. Dan kita sebelum ni telah kita bincangkan berkaitan dengan sifat wajib. Maka sifat mustahil ini adalah sifat yang berlawanan bagi sifat wajib bagi para rasul itu. Okey, kita tengok pada pengertian sifat mustahil bagi rasul. Okey, pengertian sifat mustahil bagi rasul ini adalah sifat yang tidak layak bagi seorang rasul, iaitu sifat kekurangan jika ada pada rasul akan menjejaskan kerasulan mereka. Maksudnya sifat yang tidak layak, sifat yang tidak patut ada pada diri seorang rasul, yang boleh dikatakan juga dengan sifat kekurangan jika sifat-sifat ini ada dalam diri para rasul dan akan menjejaskan kerasulan mereka. Maksudnya akan menimbulkan ketidakkepercayaan umat terhadap mereka. Okey, dan sifat mustahil bagi Rasul ialah sifat yang berlawanan bagi sifat wajib yang 4 yang kita telah bincangkan sebelum ni. Okey. Sifat mustahil bagi Rasul ni juga ada 4, sebab sifat wajib ada 4, sifat mustahil juga ada 4. Okey, yang pertama, sifat yang pertama adalah al-kazib, iaitu dusta ataupun bohong. Okey, sifat kazib ini adalah berlawanan bagi sifat as-sidqu, iaitu benar. Okey, so yang ni penting anak-anak pelajar kena hafal berkaitan dengan as-sidqu, lawannya kazib. Sebab dia kadang-kadang dia suruh suaikan ke, ataupun tuliskan sifat yang berlawanan bagi sifat wajib ke. Okey. Kemudian yang kedua, al-khiyanah. Khiyanah bermaksud khianat, okey, ataupun pecah amanah. Lawan bagi sifat amanah, iaitu jujur. Lawan bagi sifat amanah ialah khianat. Khianat ni sifat mustahil bagi para rasul. Kemudian yang ketiga, al-kitman, iaitu menyembunyikan. Menyembunyikan ni adalah lawan bagi sifat tabligh. Dan sifat mustahil bagi para rasul itu, mustahil bagi para rasul bersifat dengan sifat al-kitman, iaitu menyembunyikan. Kemudian yang keempat adalah al-baladah, iaitu bodoh ataupun tidak cerdik. Lawan bagi sifat wajib iaitu al-fatanah, bijaksana. Lawan bagi al-fatanah ialah al-baladah, bodoh. Dan keempat-empat ini adalah mustahil bagi para rasul bersifat dengan sifat-sifat yang ini, sifat-sifat yang mustahil ni, iaitu al-kazib, al-khiyanah, al-kitman, al-baladah. Dusta, khianat, menyembunyikan dan bodoh. Mustahil bagi para rasul bersifat dengan sifat-sifat ini. Okey, seterusnya, huraian sifat mustahil bagi para rasul. Kita tengok huraiannya sedikit. Okey, ini bagi sifat al-kazib. Sifat al-kazib bermaksud dusta ataupun bohong. Mustahil bagi para rasul itu seorang pendusta ataupun seorang yang pembohong. Okey. Kemudian yang kedua, dusta ialah sifat-sifat orang yang munafik. Mustahil bagi para rasul itu bersifat dengan sifat orang yang munafik, sebab
dusta ataupun bohong ni adalah sifat orang yang munafik. Okey, yang ketiga, mustahil bagi Nabi dan Rasul berdusta ketika berdakwah kerana mereka mendapat bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap apa yang Nabi dan Rasul itu sampaikan, mesti perkara tersebut adalah semuanya benar, kerana setiap perkara yang disampaikan oleh para rasul itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita kata rasul itu pendusta, maka kita yakinlah, kita macam kata Allah itu pendusta lah. Okey, kemudian yang keempat, orang Islam wajib beriman bahawa para rasul bersifat benar dan bukanlah seorang pendusta. Orang Islam, kita wajib beriman bahawa para rasul bersifat yang dengan sifat benar dan bukan seorang yang pembohong ataupun pendusta. Okey, seterusnya, huraian bagi sifat khianah. Khianat bermaksud khianat ataupun pecah amanah. Okey, ini maksud dia. Kemudian yang kedua, khianat dan pecah amanah ialah sifat orang munafik. Okey, khianat dan pecah amanah juga adalah sifat orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, mustahil Allah mengutuskan rasul yang bersifat pecah amanah, mustahil Allah mengutuskan rasul yang bersifat munafik, kerana tugas menyampaikan wahyu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang amanah sahaja. Dan semua rasul-rasul itu yang dilantik itu adalah mereka yang bersifat dengan sifat amanah. Okey, daripada Nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya, orang Islam wajib percaya bahawa rasul mestilah amanah dalam segala percakapan dan perbuatan dan tidak khianat. Kitalah orang Islam tu wajib kita percaya rasul itu bersifat dengan amanah dan bukannya bersifat dengan sifat khianat ataupun pecah amanah. Okey, seterusnya, bagi sifat al-kitman, iaitu menyembunyikan. Okey, mustahil bagi para rasul itu bersifat dengan sifat menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka sampaikan kepada umat mereka. Okey, mustahil para rasul menyembunyikan wahyu yang diturunkan Allah kepada mereka untuk disampaikan kepada umat. Dah sebut tadi. Okay, kemudian yang ketiga, jika mereka menyembunyikan wahyu, mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekiranya mereka menyembunyikan wahyu, mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kalau kita tengok takrif para rasul itu sendiri pun, yang dimaksudkan dengan rasul itu adalah dia lebih kurang macam ni. Seorang lelaki yang merdeka, yang telah dilantik dan disampaikan wahyu oleh Allah kepadanya untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Okay, dan kalaulah mereka itu bersifat dengan sifat al-kitman ataupun menyembunyikan, maka telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah orang Islam. Okey, kitalah orang Islam wajib beriman bahawa rasul itu menyampaikan segala wahyu dan tidak menyembunyikannya walaupun sedikit. Rasul-rasul ini tidak menyembunyikan wahyu daripada Allah kepada umat dia walaupun sikit, sebesar kuman sekalipun disampaikan oleh rasul-rasul kepada umat-umatnya. Okey, seterusnya, huraian bagi sifat al-baladah. Okey, al-baladah artinya bodoh ataupun dungu ataupun apa lagi, tak cerdik. Ini adalah mustahil bagi rasul-rasul. Okey, yang kedua, seorang rasul yang diutuskan oleh Allah mestilah mampu menjelaskan ajaran dan persoalan kepada umatnya. Okay. Seorang rasul yang diutuskan oleh Allah mestilah mampu menjelaskan apa sahaja ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Okey, yang ketiga,
Rasul yang berdakwah mestilah mampu berhujah dengan umatnya supaya mereka mempercayai, supaya umat mereka mempercayai mereka dan membenarkan kerasulan mereka. Okey, dan yang keempat, umat Islam wajib mempercayai Rasul yang diutuskan merupakan mereka yang bijaksana dan bukanlah seorang yang bodoh ataupun pelupa ataupun dungu ataupun tak cerdik dan apa sajalah yang ada kaitan dengan sifat al-baladah ni. Mustahil bagi para rasul bersifat dengan sifat al-baladah. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada sifat harus bagi rasul. Okey, sifat harus ni takrif dia adalah sifat yang sama yang dimiliki oleh manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka para rasul itu sebagai seorang rasul. Sebab para rasul juga adalah manusia biasa. Manusia biasa maksudnya dia macam manusia macam kita. Cuma dia diberi kelebihan. Okey, dia dilantik menjadi rasul. Okey, dia manusia biasa, bukan biasa-biasa. Kena faham kat situ. Okey, sifat yang didorong oleh fitrah sebagai seorang manusia yang disebut sebagai al-iradatul basyariyah. Okey, apakah kehendak kehendak manusia. Okey, kehendak sebagai seorang manusia. Berkaitan dengan sifat-sifat yang biasalah yang ada dalam diri manusia. Kita tengok contohnya. Okey, contoh sifat harus bagi rasul. Yang pertama adalah makan dan minum. Okey, para nabi dan rasul juga mereka ni makan dan minum. Sama kan macam kita. Dan makan minum mereka ni tak adalah kata sampai menjejaskan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Yang kedua, sifat harus bagi rasul adalah tidur dan jaga. Para nabi dan rasul juga adalah tidur, sama macam kita tidur. Dan juga jaga, maksudnya bangun daripada tidur dan melakukan aktiviti harian mereka. Kemudian yang ketiga, berkeluarga dan bermasyarakat. Okey. Para nabi dan rasul juga ada keluarga dan dia bergaul dalam masyarakat dia semasa zaman dia lah. Okey, kemudian yang keempat, sakit yang tidak mengurangkan darjat kerasulan. Okey, para rasul dan para rasul juga diuji dengan rasa sakit yang tidak mengurangkan darjat mereka sebagai seorang rasul. Okey, kita balik yang nombor 3 tu, berkeluarga dan masyarakat. Maksudnya rasul juga, nabi dan rasul juga berkahwin, mempunyai anak, ada cucu. Itulah maksud berkeluarga dan bermasyarakat. Rasulullah SAW sendiri pun bergaul dengan masyarakat, dengan sahabat-sahabat dia, okay, dengan anak-anak dia, dengan jiran-jiran dia. Okay. Seterusnya, okay, kita tengok kepada contoh-contoh soalan UPKK. Okey, yang pertama, antara berikut yang manakah sifat mustahil bagi rasul? Okey, alif as-sidqu. Okey, saya rasanya as-sidqu ni sifat wajib. Al-kitman, al-amanah, al-fatanah. Okey, as-sidqu, amanah, fatanah adalah sifat wajib. Maka sifat yang mustahil bagi para rasul adalah al-kitman. Okey, so jawapan dia adalah ba. Okey, kemudian yang kedua, rasul mustahil bersifat dengan sifat benar, amanah, menyembunyikan dan menyampaikan. Tadi dia bagi dalam bahasa Arab ni, soalan dia dalam bahasa Melayu pula. Okey, so sifat mustahil bagi para rasul adalah menyembunyikan. Okey, mustahil bagi para rasul itu bersifat dengan sifat menyembunyikan. Okey, soalan yang lain. Okey, manakah sifat harus bagi rasul? Okey, yang manakah sifat harus bagi rasul? Okey, bodoh, dusta, dengki, tidur. Yang alif ba jim ni adalah sifat-sifat yang mustahil bagi rasul. Maka sifat yang harus bagi para rasul itu adalah tidur. Okey.
Yang kedua, sifat harus bagi Rasul ialah, sekali lagi dia tanya soalan, sifat harus bagi Rasul ialah benar, amanah, menyembunyikan dan berkeluarga. Okay, so jawapan dia adalah berkeluarga. Okay, benar sifat wajib, amanah pun sifat wajib, menyembunyikan sifat mustahil. Ada satu je jawapan, berkeluarga ni adalah sifat harus bagi para Rasul. Okay, seterusnya. Okay. Ini soalan subjektif. Dia suruh nyatakan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Okey, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Okay, yang pertama, pun jawablah. Tak kisah sama ada kalau soal macam ni boleh jawab sama ada nak tulis dalam yang sebutan sifat tu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Okey. Sifat mustahil bagi Rasul yang pertama adalah Al-Kazib. Okey, iaitu Al-Kazib ni bermaksud boleh juga tulis dusta. Okey. Kemudian yang kedua adalah Al-Khiyanah. Al-Khiyanah. Ataupun dalam bahasa Melayu khianat juga. Khianat. Okay, yang ketiga Al-Kitman. Al-Kitman. Okay, maksudnya menyembunyikan. Menyembunyikan. Okey, yang keempat adalah Al-Baladah. Okay, Al-Baladah. Itu bodoh. Okey. Selesai sifat mustahil. Kemudian soalan yang kedua, 4 sifat harus bagi Rasul. 4 sifat harus bagi Rasul. So jawapannya ialah yang pertama, makan dan minum. Okey, yang kedua berkeluarga. Okey, berkeluarga. Okey. Kemudian yang ketiga tidur. Yang keempat sakit. Okey. Selesai. Itu 4 sifat harus bagi para Rasul. Okey, dan Ustaz rasa sekadar itu sahaja perkongsian penerangan berkaitan sifat mustahil dan sifat harus bagi para Rasul, serta perkongsian sedikit sebanyak berkaitan dengan soalan UPKK berkaitan dengan tajuk ni. Okey, semoga ianya dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.